Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia Sahibu Fadilah, Tuan Moderator Majlis Al-Fadhil Encik Fuad, yang berbahagia Tuan Pengerusi Al-Fadhil Dr. Abdullah, ahli-ahli Jawatankuasa Surau Desa Cempaka, yang dirahmati Allah, lagi dikasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah kita bertemu semula dalam kuliah pengajian ilmu pada malam ini, insya-Allah taala. Pada malam ini saya bercadang untuk mengemukakan perbincangan tentang tafsiran beberapa nas yang berkaitan dengan kemuliaan dan dalil tentang keharusan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengerti bahawasanya sambutan yang telah dianjurkan itu mempunyai sandaran di dalam agama. Terlebih dahulu untuk maklumat hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, para ulama berbeza pandangan bilakah baginda Rasul itu telah dilahirkan. Ini sudah kita maklum, dalam peristiwa-peristiwa besar dalam agama biasanya tidak ada tarikh yang muktamad. Seperti hijrah, seperti Isra' dan Mi'raj, itu berlaku perselisihan pendapat. Cuma para ulama bersepakat bila Nabi lahir dan bilakah baginda wafat, iaitu hari bilakah baginda lahir, apakah hari baginda wafat, itu sepakat. Disebabkan kenyataan itu termaktub di dalam Sahih Bukhari. Jadi bila mana dah termaktub, yang menjadi kenyataan rasmi, lebih-lebih lagi baginda Rasulullah yang telah menyebut hal ini. Tentang bila bulan, tahun berapa baginda tersebut, menyebabkan alim ulama mengemukakan ijtihad ataupun telahan ilmu masing-masing. Imam Al-Waqidi menyatakan baginda Rasul telah lahir pada 2 Rabiul Awal. Imam Al-Waqidi ialah ulama antara ulama sirah yang terawal. Ulama lain seperti Imam An-Nawawi, sudah kita maklum nama ini adalah tokoh besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sehingga Imam Nawawi ini digelarkan sebagai Imam Nawawi yang kedua. Dia tak jumpa Imam Nawawi, tapi segala kitab, segala pemikiran mazhab Syafi'i ditelaah oleh beliau. Beliau menyatakan hasil kajian Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Kenyataan ini juga disokong oleh ulama seperti Imam Al-Baihaqi. Ketokohan utamanya adalah dalam bidang hadis, dan dia juga ada kemahiran ilmu dalam fiqh. Dia juga sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Jadi bila disebut ulama Syafi'i ini ada satu nama sampingan, sedia tuan-tuan maklum, dipanggil ulama Syafi'iyah. Ulama yang mendukung pemikiran fiqh pandangan mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Kalau ulama itu mendukung mazhab Hambali, dinamakan ulama Hanabilah. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia mendukung pemikiran itu, dipanggil sebagai ulama Hanafilah. Begitu. Kalau mazhab Maliki, Malikiyah. Imam Bahaqi setuju dengan pandangan Imam Nawawi, mereka sebut 8 Rabiul Awal. Ada juga pandangan keluar terus pada bulan Rabiul Awal. Jadi bila ada pelbagai pandangan ini, maknanya dia tak rigid satu-satu tarikh. Kita boleh juga buat bulan yang lain. Contoh, pandangan yang lemah menyebut Nabi lahir bulan Safar, keluar terus pada bulan ni.
Atas hujah, bulan Safar sering dikait dengan bala bencana. Sehingga kan adanya khurafat kena mandi Safar. Jadi mereka kata bulan ni kena ada keistimewaan. Kalau Ramadan dah ada, bulan Muharram dah ada selaku bulan haram. Bulan Rajab ada keistimewaan. Jadi mereka kata Nabi ni sebagai pembawa rahmat, dia membawa segala kebaikan daripada Tuhan. Allah Ta'ala mesti takdirkan dia lahir bulan yang dia anggap sebagai bulan yang tak baik. Ini dipanggil telahan. Di samping itu ada juga kerana hadis Nabi Sayyidus Syuhur Ramadan, penghulu segala bulan Ramadan. Jadi mereka kata takkanlah Nabi tak lahir bulan ni. Dan sudah tentulah 8 ke 2 ke mereka akan setujulah Nabi lahir hari Isnin. Cuma bila bulan tu. Akan tetapi Safar, Ramadan terkeluar terus daripada mendapat sambutan alim ulama. Manakala tarikh 9 Rabiul Awal kebanyakannya didokong oleh ulama-ulama moden. Kerana mereka dah ada bantuan ilmu falak. Dulu-dulu pun guna ilmu falak, tapi hari ini adalah lebih dipanggil berkesan, kurangnya kesilapan dengan teknologi. Contohnya hadis sekalian, kita nak kira 1000 campur 100, 1100. Kadang kira sendiri pun saya lah boleh tersilap. Tapi kalau kita ambil mesin kira, tak silap. Memang insya-Allah lah, memang betul lah 1100. Demikianlah berdasarkan teknologi ilmu falak, nak kesan balik Isnin yang dulu tu, mengikut setengah pandangan tahun 570 Masihi, mereka ukur seolah-olah berlaku 9 Rabiul Awal. Ulama yang begitu konsisten dengan tarikh ini, dia mati-matian cok, endorse, muktamadkan, ialah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama India yang pakar bab astronomi Islam. Dan ini juga disebut Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, almarhum Dr. Yusuf Qadawi setuju dengan 9 Rabiul Awal. Tambah pula ada seorang ahli astronomi Islam di Mesir, namanya Mahmud Bashar. Dia tak reti ilmu fiqh ni, tapi dia reti bab perkiraan bulan dan sebagainya. Dia kata macam 9 Rabiul Awal. Macam. Kalau begitu taklah satu muktamad. Di tanah air kita dan juga di Nusantara, kita menyambut bila? Kita menyambut pada 12 Rabiul Awal. Kita maklumlah kan, hari ni hari cuti, hari perayaan sahabat kita. Tapi kalau yang kita pergi join sekali ni, ni something wrong lah. Kan dia pun pergi join sekali ni tak kenal lah. Bagi dia orang tak apa, ini hari pesta bersukaria dia orang. Di tanah air kita dan Nusantara sambut 12 Rabiul Awal. Nampak macam lari terus. Pandangan ini lahir pada ramai ulama. Cuma bezanya didokong oleh ulama bertaraf ulama silap. Seperti Imam Al-Tabari, pakar tafsir, yang dia anggap sebagai ulama pertama lah tulis buku tafsir. Ada lagi ulama lain seperti Ibn Kathir, tapi dia antara yang terawal tulis agak padat ilmu tafsir. Dia kata 12. Anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah, iaitu Imam Al-Zahabi. Dia ni pandai bab ensiklopedia ulama-ulama. Kitabnya panjang ni. Saya masa menuntut di Mesir dulu, cita-cita nak beli kitab ni lah, tapi mahal ke 3,000. Tak dapat beli sebab harga tiket nak balik ke Malaysia masa tu kan. Tak dapat beli. Sekarang Alhamdulillah kita ada PDF. Dia tulis dalam kitab ni, Syiar A'lam An-Nubala. Imam Zahabi ni pakar hadis, pakar bab biografi ulama. Dia kata 12 Rabiul Awal. Antaranya lagi ialah yang paling penting, ulama pertama dalam bidang sirah. Yang tadi Al-Waqidi. Al-Waqidi ni pengajiannya, sanad dia tu sampai pada imam ni. Tapi imam ni lagi awal. Kalau orang lain cerita bab tafsir, bab fiqh, tapi dia figure dalam bab sirah. Itulah Imam Ibn Ishaq. Dia kata 12 Rabiul Awal. Sehingga kan dalam pandangan kedua Imam Nawawi pun dikatakan, dia kata 12. Oleh itu bila mana Malaysia gazetkan cuti rayakan 12 Rabiul Awal, walaupun nampak
Mungkin ada orang kritik tak sama macam ilmu astronomi. Astronomi sekalipun ijtihad. Kalau kita ikut 12 pun banyak yang sebut begitu. Kalau kita nak buat tarikh pun tak ada hal. Cuma perlukan proof, perlukan pembuktian, barulah dapat disebarkan. Dalam pada ini, jangan kita terpengaruh dengan golongan tertentu, menyatakan tak boleh langsung buat 12 Rabiul Awal. Tak boleh langsung sambut Maulidur Rasul. Kerana 12 ini mula dirayakan, walaupun ulama sokong, mula dirayakan oleh golongan Syiah. Syiah lah sebenarnya, dan ini kita terima, mereka lah yang mulakan pesta sambut kelahiran Nabi ni bermula di Mesir. Mereka buat cara besar-besaran. Tetapi kita sedia faham tuan-tuan perempuan sudah tentulah berbeza dengan orang Islam. Kerana Syiah ni dia bukan ikut Islam yang sebenar. Mereka akan buat perkara berlebihan. Mereka akan buat perkara khurafat. Dalam doktrin Syiah, mereka akan sambut juga di samping Nabi. Mereka letak sama level dengan Nabi ni adalah 12 imam. Sebab itu mereka suka angka 12. Kebetulan tuan-tuan kalau naik kereta malam ni angka 12, itu bukan Syiah, itu nombor pelik mahal tu. Kebetulan sama 12. Syiah dia suka nombor 12 kerana 12 imam yang akan bawa kebenaran Islam di akhir zaman, yang akan bela umat. Mereka katakan 12 ni semua maksum. Include dan senarai ini adalah Imam Mahdi. Mereka letak juga ahli keluarga Nabi, semua ni maksum. Ini pandangan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Macam mana tuan-tuan? Adakah kita ikut Syiah? Dalam konsep Islam, sedia kita maklum, selalu saya tekankan, tidaklah bererti sesuatu yang dimulakan oleh Barat, orang kafir, musuh Islam, tak boleh kita teruskan. Tidak menjadi halangan dan syarak. Kerana sesuatu yang haram sekalipun bukanlah haram berterusan. Benda yang mudah, arak. Bila berubah sifat, dia boleh jadi halal. Tapi dia kembali jadi haram, tak boleh. Lebih-lebih gila sistem-sistem yang mendatangkan manfaat. Contoh, selalu kita tampilkan contoh kalender Masihi. Daripada tamadun lain. Baru saja kita dengar hari pembubaran parlimen. Nanti kita akan menuju hari pilihan raya. Umumnya hadirin hadirat kita akan mengundi. Mengundi ni sistem barat, demokrasi. Tetapi kebanyakan ulama menyebut harus terlibat. Bahkan ada kata wajib untuk mengundi ke arah memilih pemimpin yang baik dan mendatangkan impak kebaikan kepada negara, sesuatu negara. Jadi maknanya apa? Zaman Nabi tak ada mengundi. Tak ada peti letak depan, conteng pangkah ke right ke. Tapi kenapa kita buat? Walaupun daripada barat, kerana mendatangkan kebaikan. Lagi satu kaedah Islam, satu benda itu kalau nak kata haram, dia kena ada keterangan yang jelas. Contohnya, ada orang sempit pemikiran, dia kata kita ni banyak sungguh ikut barat. Atas logik macam ni, kita masuk ke surau, kita letak kasut di luar. Saya dikhabarkan di Scotland ada tempat, banyak tempat, bila mereka masuk ke premis, mereka buang kasut. Biasa kita tengok dalam cerita, mereka pakai kasut dalam. Tapi bagi orang Scotland, mereka kata kotor. Lebih baik letak di luar. Adakah jamaah surau desa Cempaka, kita dah ikut orang Scotland? Kita ikut orang kafir ni. Kebetulan sama tapi tak serupa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun berbeza tarikh, tetapi mereka sepakat bahawasanya Nabi itu memang wujud. Apa bukti Nabi wujud? Ialah adanya pusara Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayatlah tentang kebesaran Nabi ini. Antaranya yang menjadi dalil bagi Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti pendokong kuat harus menyambut Maulidur Rasul. Nanti saya akan sebut ada ulama tak setuju. Dia kata dalam surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat, dengan segala kelebihan dan nikmat yang kamu dapat, maka bergembiralah.
Kerana itu lebih baik sekadar kumpul harta, kumpul nikmat tanpa diingatkan kepada Allah. Oleh itu pahala kita bertambah bila mana kita kisahkan harta pada orang lain. Rupanya bukan sekadar syukur, cerita ke orang pun dapat pahala menerusi dalil ayat ni. Misalnya ada orang jumpa dengan tuan pengurusi nak bagi derma. Dia nak bagi 12K untuk surau yang kita kasih ni. Jadi tuan pengurusi kan kita akan tanya, nama cik siapa? Cik kawasan ni ke? Tak, saya duduk di Mantin. Sengajalah saya tengok surau ni banyak aktiviti, jamaah pun nampak suka kepada solat jamaah dan sebagainya, saya nak bagi 12K. Tuan pengurusi pun tanya, nama cik apa? Nama saya Haji Ismail. Ada orang dengar apa bualan ni? Haji Ismail ni riak. Cerita nama kat pengurusi. Nak nama lah tu. Dia soal riak ni nak tunjuk ni soal hati. Soal hati Allah je yang tahu hakikatnya. Berdasarkan dalil, boleh khabarkan, boleh kisah. Dan option yang kedua, pilihan kedua, ada orang buat datang 12K juga. Tapi bila tuan pengurusi datang rumah tanya, cik nama apa ni? Saya rumah sajalah, nama macam tuan ni kok. Kalau nak tulis cek, nak tulis slip ke, sekadar hamba Allah pun tak apa. Dua-dua ni okey. Dua ni selari dengan syarak. Kerana mungkin bagi yang dia nak namanya Allah sahaja, hamba Allah. Kerana dia takut ganggu niat. Manakala yang tadi tu dia kata nama saya Haji Ismail, dan kadang dia buat mari cek tu besar almari baju. TV 11 pun kena buat liputan. Tak cukup skrin, luas sangat, besar sangat cek dia tu. Dia dari sudut yang positif, bila dia buat macam ni, ada orang akan contohi dia. Ada orang akan baik sangka padanya, rupanya Datuk Ismail ni, dia sumbang pada rumah Allah. Orang ingat dia kedekut. Orang ingat dia orang ke harta bisnesnya sahaja. Rupanya dia sumbang fisabilillah. Kemudian seterusnya, untuk mengelak fitnah untuk pihak yang mengurus masjid ataupun surau. Nanti orang kata pergi mana duit ni? Ada bukti majlis, nama disiarkan, penerima siapa. Maksud saya ayat tadi tu Allah Ta'ala benarkan kita kisahkan nikmat yang kita dapat untuk tujuan kebaikan. Kata Imam Suyuti, kalau bab-bab ni pun boleh, apatah lagi tentang Nabi Muhammad. Bagindalah yang ajar tentang kebaikan. Bagindalah yang ajar tentang sedekah. Bagindalah, kata Imam As-Suyuti, nikmat Allah Ta'ala yang kedua terbesar yang patut kita berterima kasih. Lepas yang pertama Islam, yang kedua Nabi Muhammad. Kalau tak kerana Nabi Muhammad, saya tuan-tuan perempuan, kita lambat masuk syurga Allah. Kita tak berstatus umat baginda. Walaupun mungkin kita ni banyak dosa, kita segera masuk ke syurga yang indah kerana syafaat Nabi akan didahulukan ke atas umat ini. Jadi atas inilah kita bersyukur, maka diadakan sambutan Maulidur Rasul. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang sering dibaca dalam sambutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan dikau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat buat sekalian alam. Bila sambut dengan Rasul, kita akan ungkit ayat ni. Rupanya dalam tafsir, lil alamin bukan untuk orang Islam sahaja. Untuk orang kafir pun ada. Contoh, dalam perbankan Islam, tuan-tuan ada bekerja di sana. Dalam senarai penyimpan dan pelabur, ada juga non-Muslim. Sedangkan itu Islamic bank. Bila kita tanya umumnya kenapa tuan simpan dalam bank ni, dia kata bank Islam tak tekan pelanggan. Bank Islam amalkan tanpa riba. Bank Islam tak jamin keuntungan tetap. Apa masalahnya jamin keuntungan tetap? Kerana biasanya jamin berlakunya penipuan, gharar dia panggil. Dalam kaedah ekonomi perbankan Islam, dia berusaha cari untung, tapi dia tak boleh kata tahun depan pasti dapat 10,000, tahun depan simpan dapat 300. Dia kata akan ada untung dan akan ada rugi. Skema apa style? Dia telefon kita, tuan labur duit dengan kami
kami janji dapat pulangan 3 kali ganda. Jamin. Sure punya. Kalau tak masuk ke bank, datang pejabat kami. Ada alamat. Pergi-pergi kontainer kosong. Tengok-tengok apa pun dia tak back in pun. Janji manis. Dalam Islam dia begitu. Tetapi janganlah pula kita ingatkan kepada pengamal bank Islam, jangan ambil kesempatan. Dalam bab rugi, dia nak penyimpan yang tanggung lebih, dia nak tanggung sedikit. Bab untung pun kita tak tahu operasi sebenar, tetapi inilah amanah daripada Allah yang semua pengamal hendaklah beramanah. Kita tak tahu sebenar-benar. Kita cuma sign agreement, kita hanya dibagi tahu berapa peratusan kalau berlaku untung dan sebagainya. Perincian tak tahu. Tetapi atas dasar takwa, hendaklah mereka benar-benar beramanah. Jadi ini menarik perhatian orang bukan Islam untuk hampiri sistem Islam. Siapa cerita bab ni? Bukan kita. Nabi Muhammad lah yang datangkan hal ini. Termasuk sudah kita maklum di dunia barat, kesan rahmat Nabi. Hatta di Universiti Harvard, itu bumi bukan negara Islam. Di Faculty of Law, pintu nak masuk, ada ayat Quran daripada surah An-Nisa. Ayat itu minta buat keadilan. Ayat ni bukan ulama buat. Nabi Muhammad lah yang bawa ayat ini daripada Allah. Menjadi trend di dunia barat. Itu bukan gagasan kawasan umat Islam. Tapi jadi trend tempat pengajian, kena ada pusat pengajian Islam. Kena ada pusat Islam. Nak heran kita. Di sana agama dibincangkan. Menjadi tradisi ucapan pemimpin-pemimpin dunia. Termasuklah yang telah pun berlalu, iaitu Barack Obama. Dia ni dipuji oleh rakyat Amerika kerana approach dia lain. Bila dia berucap, dia menyeru kepada kesamaan, keadilan, ikut cara dia lah kan. Berbanding yang lain tu kira nak perang lah. Bila dia naik Barack Obama ni, polisi yang mendapat pujian umat Islam itu sendiri ialah dia tarik balik sebahagian besar tentera daripada wilayah negara-negara Islam. Dan kalau tak silap saya, tuan-tuan lebih arif, dialah yang usahakan di Parlimen US agar siapa jadi presiden tak lebih daripada 2 penggal. Kalau lama, boleh berlaku conflict of interest. Walaupun dia hebat dan pernah dalam ucapannya dia attach, dia masukkan ucapan tentang Nabi Muhammad dan dia pernah bagi jasa pada umat Islam. Pada umat Islam dia dikenali sebagai pengganas. Dia kata bukan semua macam tu. Islam ajar baik, agama lain pun ajar baik. Itu pendekatan dia. Walaupun begitu, Barack Obama dia tak ajar benda kecil sampai bab kesejahteraan umat. Mungkin ucapannya bab ekonomi, politik, kepentingan Amerika saja. Tapi Nabi Muhammad ajar segala-galanya. Menyebabkan hari ini rahmat Nabi yang Nabi bawa daripada Allah itu menyebabkan kesan juga kepada orang bukan Islam. Perkembangan yang baik di negara barat. Dalam masa saya dikhabarkan 20 hingga 30 tahun, France akan boleh berubah menjadi sebuah negara, berlaku peningkatan mendadak orang nak peluk Islam. Kalau tak peluk Islam sekalipun, kita percaya perkembangan yang berlaku di sana, orang akan discuss tentang Islam. Kerana Islam ni luas. Bukti Islam ni luas, Islam ni betul, dalam perspektif kita ini, apakah penganut agama terbesar di dunia? Islam. Boleh tengok dalam Google. Tahun ni dia letak Islam, tapi ada tahun tertentu dia letak agama Kristian. Tapi bagi pandangan kita lah, insya-Allah Ta'ala, tak mustahil sebenarnya Islam. Tapi mungkin dia nak jaga nama baik dan sebagainya, dia letak selang-selir. Sebab kata pemikir dalam negara, dalam dunia ni, ada 2 jenis manusia mudah ditemui. Yang pertama ialah orang Cina. Kerana mereka ni keluar mengembara berniaga. Di Kedah tempat saya tu, ada pekan Cina, ada pekan Melayu, sebelah begitu. Dia khabarkan, saya tak pernah sampai lagi di Amerika. Dia ada Chinatown juga. Orang Cina berselerak mata dunia. Yang kedua, sudah tentulah orang Islam ada di merata dunia. Hatta di hemisfera utara dan selatan itu, kawasan kutub ais, ada masjid kecil. Itu bukan tempat orang Islam tu. Orang Islam tak banyak. Tapi macam mana masjid didirikan? Kerana perhatian orang Islam. Orang Islam berada di mata tempat. Orang Talib cuba momokkan. Islam menyentuh Arab. Al-Quran tu Arab.
Tapi mereka gagal kerana Islam meliputi seluruh dunia. Hujung dunia Indonesia 200 juta umat Islam. Penduduk dunia lebih kurang 5 bilion. Data tepat tuan-tuan lebih arif. Kerana kadar kelahiran kematian ni boleh berubah. Kalau kita tengok JPN tu ada tepi tu, dia ada cepat jalan tu. Kelahiran kematian dia ada set data di situ. 1/5 adalah penganut Islam. Agama terbesar di dunia. Kalau kita tengok di Malaysia, penduduk lebih kurang 32 juta. 60% adalah beragama Islam, dominasi oleh bangsa Melayu Muslim. Saya pernah bertemu dengan orang yang cadang nak peluk Islam. Mereka memang tertekan. Ada yang kerana tertekan tak jadilah untuk menganut Islam. Yang dah menganut Islam masa tugas sementara di lembaga zakat di Kedah tu. Mereka golongan mu'alaf, sedia kita maklum menerima, layak menerima zakat. Tujuan di sini ada dua dari segi syarak. Yang pertama ialah bila orang ni masuk Islam, dia asal agama lain, kadang dulu rezekinya sumber harap. Jadi dia kena tinggal, dia nak pergi benda halal, dia ada masalah secara hidup. Jadi Islam datang tolong. Yang kedua, kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, tujuan utama diberi bantuan duit, beras dan sebagainya zakat ni kepada mu'allaf ialah untuk tujuan hubungan mesra. Lepas itu kita tengok dia ni mu'allaf tapi ada bisnes. Sebab apa lembaga zakat bagi? Untuk menghubungkan silaturahim. Orang Islam datang jumpa. Berapa mu'allaf cerita pada saya dan pihak lembaga zakat. Setengah tempat bukan macam tuan-tuan lah kan. Mereka pandang sini pada mu'allaf. Sudahlah mu'allaf ni putus keluarga kerana keluarga buang. Tak sanggup, mereka tak sudi anak ni dah tukar agama lain, putus hubungan. Lepas tu ada yang tertekan, takut cabaran ni, dia tak mau ambil risiko. Jadi dalam bab perkembangan Islam kita bagi tahu dalam sejarah kamu ni asal pada mana, tanah besar Cina misalnya. Di negara China, penganut Islam adalah lebih banyak pada orang Islam di Malaysia. Kalau di Malaysia 60% daripada 32 juta lebih kurang 20 juta lebih. Yang di sana tu 30 juta lebih. Jadi nak gusar apa? Kamu bersama golongan teramai di dunia. Kenapa ini berlaku? Dakwah Nabi walaupun Nabi dah wafat masih lagi diteruskan oleh umat yang tercinta. Oleh itu penting sangat bila kita sambut dengan Rasul ni bukan sekadar nak kisah tentang Nabi, nak sayang Nabi. Paling penting ialah tuan-tuan dan saya serta umat Islam nak sambung kerja-kerja Nabi ni. Kita jaga masjid, kita jaga kebajikan masyarakat. Dalam umumnya atas nasihat agama ini yang ingin kita amalkan, bila hari pilihan raya nantilah, carilah para penguasa yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Yang memang ikut acuan Nabi itu penting. Bila dia ikut Nabi, dia taat pada agama betul-betul bukan retorik. Dengan pegang agama, dia akan jadi pemimpin begitu amanah. Dalam Al-Quran, manusia itu akan dibangkitkan dengan para pemimpin. Ada sebagian ulama tafsir kata bersama para Nabi, sudah tentu. Bila mana Nabi, ada lagi pemimpin selepas Nabi yang akan kita ikuti mereka, yang akan kita berada di naungan mereka. Pastikan pemimpin benar-benar bertakwa, takut pada Allah. Itulah pemimpin yang patut dicari. Paling kuranglah kita tengok, dia ni ikut Nabi tak? Ucapannya selari tak dengan Nabi? Dia ni nak gamit selamatkan manusia, hal akhirat tak? Biasanya semua hal dunia. Biasanya semua hal dunia. Menjadi doktrin mana-mana negara pun, kita nak cari entiti boleh untung ekonomi. Iaitu satu keperluan. Tapi di sana kalau ada package agama juga, itu satu yang amat sempurna. Kebangkitan umat di akhir zaman akan berlaku. Hadirat yang dirahmati Allah, mari kita tengok tentang pandangan ulama. Walaupun ada banyak Quran, hebat Nabi ni, mereka kata memang hebat, tapi nak buat benda Rasul ni, kami tak setuju. Tuan-tuan kena menyedari hal ni. Dah bukanlah maksud saya di pihak tu, kita di pihak tu tak. Tapi kita akui, kita profesional. Ada golongan kata ulama tak bagi buat. Kenapa kita buat? Itu tak profesional.
Yang pertama, golongan tak setuju kerana atas hujah ini bid'ah. Benda Nabi tak buat. Apa bukti Nabi pernah buat? Kenapa kita nak buat? Dan atas reason, kami takut nak buat sesuatu yang tidak ada dalil. Yang kedua, ramai sungguh menyatakan harus dibuat. Persoalan yang timbul, kenapa mereka, walaupun ramai, seperti Imam An-Nawawi, Imam Suyuti, Ibn Hajar Al-Asqalani, Fatwa Al-Azhar, fatwa ulama Syria, fatwa daripada ulama di Malaysia sekalipun, mufti-mufti, semua kata harus, umumnya harus. Termasuklah di Perlis. Kita dikejutkan tahun ini, bukan dikejutlah, kita dipamerkan, ditunjukkan satu jenama baru, Zikrul Rasul di Perlis. Apa arti Zikrul Rasul? Memperingati Rasul. Maknanya apa? Perlis sering dipuji kerana sering ikut Quran dan Sunnah. Hakikatnya Negeri Sembilan, Selangor, wilayah Sabah, Sarawak, semua ikut Quran dan Sunnah. Cuma pendekatan ikut negeri masing-masing. Ada orang ditelajak, kita ni banyak buat benda Nabi tak buat. Kita ni baca doa kunut, tahlil, talqin, wirid, suara kuat, doa dengan imam. Perlis tak buat pun. Tengok Perlis bagus. Tengok Perlis pun ada buat benda Nabi tak buat. Iaitu Zikrul Rasul. Pada pandangan saya lah, kalau mereka buat jenama ini atas tajdid, pembaharuan istilah, amat perlu disokong. Contoh nama surau ni surau Desa Cempaka, tiba-tiba kita nak sebut musalla, boleh saja, sama makna. Nak pergi mana ni? Jalan kaki ni, awal bergerak ni, pukul 6.50 dah bergerak dah. Tak awal lah, dah lewat maghrib awal 6.59. Saya nak pergi Baitullah, jauh tu. Baitullah itulah surau. Nama serupa penjenamaan semula, sebutan baru, tak ada had. Akan tetapi bagi setengah pihak, kalau dia buat zikr Rasul untuk mengherdik, kerana tempat lain semua buat sambutan Maulidur Rasul, sambutan mengingati kelahiran Rasul. Untuk mengherdik, kamilah yang ikut betul, yang lain tak ikut. Dia orang buat perarakan, dia orang berselawat, kami buat forum, kami cerita pasal Nabi, kamilah yang betul, dia orang salah. Atas iltizam macam tu, ini tak harmoni. Kerana dua-dua penganjuran, saya pasti tuan-tuan dah buat kan. Apa bentuk? Ceramah, mungkin selawat, perarakan, kenapa kita buat? Nabi tak buat. Kalau cerita pasal Nabi, Nabi sendiri pun menceritakan tentang hal dia. Perarakan ni tuan-tuan, dia tak perlu dalil. Nak jogging pun boleh hari Maulidur Rasul. Dia aktiviti. Contoh di Kedah, di kawasan Kok Diang. Biasanya ramai kena Kok Diang ni kerana makcun. Di Kok Diang, tiap-tiap tahun mantan mufti Negeri Kedah, Syekh Datuk Badaruddin, dia barak ramai-ramai bawa spanduk, tunjuk kesatuan umat Islam. Kerana hari lain, kita merayakan, hari ini nak buka mata. Kerana biasa cuti ni kita tidur. Cuti kita duduk dalam rumah, kita pergi holiday di Port Dickson. Hari ni marilah kita berkumpul ramai-ramai, insya-Allah ada pahala. Kerana hari lain kita sambut. Pihak raya kita nak sambut. Hari ni Tuan Agong, tokoh-tokoh pemimpin kita kasih, kita sambut. Bahkan hari jadi tua-tua umur 70, gigi dapat batang, cucu duduk di ampang, bawa merikit tiba-tiba pada 26 Oktober. 26 Oktober ni bawa merikit. Datuk pun tak ingat hari jadi dah tua-tua. Bukan nanti ada cucu. Kita pun tak ingat hari jadi. Isteri ingat. Isteri sayang kita dia ingat. Anak cucu ingat bawa merikit. Tahu Tok Wan ni, Datuk ni umur 70. Dia orang letak lilin 70 batang. Datuk, kami buat kek mahal ni. Beli kat Secret Recipe. Begitukah? Datuk tiuplah sikit. Nak tiup apa, gigi dapat aja. Tiuplah sikit nak ambil selfie ni Datuk. Datuk pun tiup. 70 lilin tu padam juga. Bahkan rumah terbakar. Kan api tu pergi kena tirai terbakar rumah. Punya sambut. Kenapa tak sambut hari jadi Nabi ni? Kerana insya-Allah dengan nawaitu cinta.
Kita buat ceramah ni nak gamit perhatian. Ingatlah ini hari istimewa. Tak mesti 12 Rabiul Awal. Pilihlah apa-apa tarikh. Cuma pada bulan ini diingati Nabi secara lebih khusus. Adik sekalian, walaupun kita setuju atas kerana banyak fatwa mengizinkan, ada kena jaga pantang larang. Saya dikhabarkan di Indonesia ada banyak benda terbabas. Mereka buat perarakan, baik, niat baik. Tapi tiba-tiba ada satu replika. Pakai jubah putih, pakai serban putih. Jadi kita nak tanya apa pasal replika ni? Ini dipanggil tokok tambah. Takut ini jelmaan Nabi, ini bayangan Nabi, tak perlu. Hukum boleh berubah. Dan satu video katanya Majlis Bidang Rasul lagi kuat selawat, lagi kuat buayan dihayunkan. Kita ingat ada baby dalam tu. Tengok-tengok ada tuan kiai, tuan kiai duduk dalam buai. Lagi kuat berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Buai lagi kuat, tengok-tengok sudah sampai ke nilai. Kenapa dibuai? Kita nak tanya, kalau mereka sebut inilah jelmaan Nabi. Kami tak dapat jumpa Nabi, jumpa orang cinta Nabi pun memadai. Ini tak boleh kerana tokok tambah berlebihan menyebabkan majlis itu ada benda yang akan dapat dipanggil apa? Kesan hukum yang lain, makruh, haram pun boleh dan sebagainya. Jadi agenda ni hendaklah dipelihara. Mari kita tengok beberapa dalil kenapa ulama sokong. Kenapa ulama tak kata wajib. Kalau kita rujuk kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang duduk di Selangor Sepang, rujuk pada jaiz. Mungkin kadang kita bertanya, kami pertama kali nak buat Majlis Rasul, kami nak tanya pada agensi ni apa garis panduan pengajuran. Mereka akan sebut antaranya harus nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Kita tertanya-tanya, nak cinta Nabi ni, kenapa pihak pejabat agama, mufti, tak kata wajib buat? Ini menunjukkan satu amanah. Walaupun kita setuju, kerana sememangnya Nabi tak suruh buat. Kalau orang kerak video takat ni, ni Ustaz Yusri ni pahaman apa ni? Ya memang Nabi tak pernah suruh buat. Dan mereka gunakan alasan ni sebagai ulasan utama. Bukankah Nabi itu pemimpin sangat tawaduk? Ketika Nabi dibangkitkan menjadi tradisi kerajaan barat, kerajaan dunia, hal peribadi dan kerajaan disambut dengan gilang gemilang. Kalau Nabi buat, samalah Nabi dengan mereka. Akan tetapi, petunjuk tak langsung tu menjadi pengukuran pada hukum harus. Contoh dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi dilihat puasa hari Isnin. Sahabat tanya, kenapa tuan puasa? Tengok jawapan Nabi. Pada hari inilah aku dilahirkan. Maknanya Nabi bagi bayang. Cuma Nabi tak sambung ayat. Oleh itu, sambutlah. Maka kalau Nabi ada sebut macam tu, ulama akan beristihad wajib ataupun sunat. Dia terhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi selepas azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara dalil terpenting yang menjadi hujah bagi ulama untuk mengharuskan sambutan Maulid Rasul ialah hadis tersebut di mana Nabi katakan, aku berpuasa yakni untuk meraihkan kelahiranku. Kita mungkin pernah terbaca hadis-hadis di akhir zaman. Nabi sebut akan banyak berlaku perzinaan. Benda haram berani dihalalkan. Dajjal akan keluar. Sebelum Dajjal yang utama, Dajjal kecil yang disebut Dajjalun. Apakah itu Dajjalun? Iaitu penunggang agama, penipu hadis. Menggunakan agama untuk kepentingan duniawi. Menjauhi perihal sebenar hukum, itulah Dajjalun. Nabi juga ada sebut, di akhir zaman akan banyak benda teknologi akan keluar. Disebut dengan istilah Al-Qalam. Golongan yang ketiga, tadi saya sebut golongan pertama yang kedua. Mereka kata, hukum Maulid Rasul ni pertama harus ataupun bid'ah hasanah. Benda baik tapi ada sandaran. Yang kedua sekadar kata bid'ah. Yang ketiga ni, ini bukan daripada ulama muktabar. Mereka kata bid'ah, dalalah, benci sungguh Maulid Rasul ni sampai mereka menyekat. Bila kita tengok hadis-hadis akhir zaman, ada tak Nabi ada sebut, dia akhir zaman nanti akan muncul golongan guna namaku, merayakan tentangku. Tidak ada wujud dalam senarai hadis. Kerana benda ni, kalau benda bid'ah dalalah yang serius, sebab membabitkan nama Nabi. Membabitkan tentang yang Nabi pernah buat, tapi diubah suai. Memang bid'ah akan berlaku juga, bid'ah dalalah ni. Tapi tak ada pun, kenapa berlebih? Dalam menghalang. Berkata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, dia ni ulama yang sederhana, menetap di Saudi. Kerajaan Saudi lebih kepada mirip pandangan Salafi lah. Tapi mereka setuju, Syekh Alwi ni orang baik, ada ilmu. Lalu mereka benarkan dia disemayangkan dalam Masjidil Haram. Karya-karyanya ada juga dibenarkan diedarkan. Syekh Muhammad Alwi apa dia sebut? Siapa yang menghalang menyambut Maulid Rasul, seolah dia menghalang orang bergembira terhadap Rasul. Ya, mungkin ada setengah orang dia kata, saya macam mana pun pandang bid'ah lah. Tak apa, okey. Tapi dia akan jadi menghalang bila dia datang kacau. Bila dia ganggu dalam mesyuarat. Dia buat keluarkan hukum tu yang berkumpul dan surah desa Cempaka tu semua buat bid'ah. Dia pergi sebut macam tu. Tapi atas stem peribadi, tak apa. Tapi biasanya dia akan jadi ekstrim. Kerana dalam kaedah agama, sesuatu yang masih ada pegangan dalil hendaklah diraikan. Ada seorang Arab Syria menetap di Terengganu.
Itu kita dah jawab bab dia ni. Dia ni banyak mendatangkan fitnah. Dia timbul satu soalan tapi disambut oleh orang sokong, orang jahil. Dia kata Quran dan Sunnah dengan ilmu fiqh. Yang mana kita nak ikut ni? Banyak sangat ikut ilmu fiqh. Dia tak faham. Ada benda Quran dan Sunnah tak cerita, kita ambil ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni formula. Dia mengaku dia mengaji syariah. Orang betul-betul mengaji takkan cakap macam tu. Yang terbaru dia kata, saya berlepas diri daripada penganjuran Majlis Maulid Rasul. Tulis dalam Facebook. Dan ramai yang like, sokong, share. Dia kata majlis ini ikut ajaran yang lain. Tak ikut syariat Nabi. Itu ada suatu tuduhan yang berat. Kadang ulama masih ada toleransi. Tak akhirnya tuan-tuan, dalil terpenting bagi saya lah, pandangan peribadi saya atas wacana ilmu ni. Kalau tuan-tuan pegang kata bid'ah dengan kata tak murai, bagi saya lah satu kerugian peribadi. Kerana ramai ulama yang kata boleh. Kita pergi masuk yang sokong siapa kita. Dan insya-Allah pahala mendatang bila mana kita kisah tentang Nabi, menggamit cinta Nabi. Kalau kita tengok dari segi kajian, pertandingan hujah, menang lagi ulama yang kata harus. Agak tewas bagi kata yang kata sekadar bid'ah. Contoh dalam hadis yang terakhirnya, Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Nabi cerita balik ketika Nabi dilahirkan, secara ringkasnya. Abu Lahab cukup seronok. Dia ni bengis. Tiba-tiba dia jatuh hati. Dia minta nak bawa bayi yang bernama Muhammad ini, dibawa masuk dalam Masjidil Haram, bawa tawaf. Dia nak pamer pada orang ramai. Dia buat korban 100 ekor unta. Dia hambur duit bagi jariah. Kemudian apa dia buat? Dia bebaskan hamba abdinya bungkus beg balik ke JB. Tak sangka-sangka tuannya bebaskan dia. Dia jadi baik. Apa kata Nabi? Karena inilah Abu Lahab diredakan azab setiap hari Isnin. Ulama menyimpulkan kalau Abu Lahab yang tak beriman pun pendapat faedah. Kerana ra'i Nabi, tak kalau umat Islam tiap-tiap tahun buat, adanya pahala yang besar, adanya keuntungan di negeri akhirat kelak. Cuma bagi golongan ekstrim, mereka juga ambil hadis tapi tak dalami sampai habis. Mereka kata punya nak berlawan tu. Kalian buat ni memang buat bagus. Tapi kalian sedar dah ikut siapa? Nabi tak buat. Kamu ikut Abu Lahab. Dia pergi manipulate. Kalian buat kenduri, sembelih 30 ekor ayam tu, ikut syariat Abu Lahab yang sembelih binatang. Sembelih unta sama je, cuma Abu Lahab banyak sikit. Oleh itu, kalau kita buat, kita tak ikut Nabi pun. Nabi itu, masa tu, bayi. Betul Nabi piah. Cuba tengok kalau Nabi Rasul. Nabi kata Abu Lahab, apa pun kamu buat, tak ada faedah. Dia ni pula memandai lebih pada Nabi sebenarnya. Sebab faham hadis sampai habis, Nabi cakap tu masa bila? Bukan masa bayi. Peristiwa tu berlaku masa Nabi bayi. Tapi Nabi simpulkan conclusionnya, bila mana Nabi dah jadi Rasul, Nabi kata dia akan dapat faedah atau kamakal. Abu Lahab ni, bila mana dah jadi Rasul, maknanya Nabi berucap setelah mana Nabi dapat ilham, dapat wahyu, ketetapan daripada Allah. Maknanya Nabi buka jalan bagi umat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat faham perkara ini. InsyaAllah pahala akan dapat kita raih. Kesimpulannya yang pertama, kita dah bincang sesungguhnya ada banyak dalil yang menjadi petunjuk boleh dibuat. Dalam pada itu, ulama masih berkhilaf. Ada yang berlepas diri. Yang berlepas diri di sini adalah sekadar mengucapkan bid'ah tanpa menghalang. Yang kedua, muslimin dan muslimat, bukti kita cinta Nabi yang perlu kita tekankan dalam majlis setiap Maulid Rasul ni adalah marilah sama-sama kita taat pada Nabi dan Allah. Dan kita tambah lagi amalan dalam bentuk banyak berselawat. Dan kita buktikan juga dalam current issue, kita pilihlah pemimpin, teman baik yang benar-benar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang cinta Nabi berarti cinta pada Allah. Cinta itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.